that it? Yeah. One of those huts should be an ammo dump. It looks abandoned. Just our luck. Mike! Frank! Hold your fire, goddammit! What the fuck are you shooting for? Tom, go! No! Don't move. We've lost 2 already. What do you want to do, wipe out the platoon? Come on now, soldier. I gave you an order. Move your ass. We'll cover you. Almost made it. Probably clear there now. Let's take the line he took. Move out! Hang on, kid. Give me. Keep down, damn it. Take it easy with him. Well, buddy, you got your Purple Heart. I'd rather have my fucking leg. You just take it easy now. I'll be back for you later. Mother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 7543849, pegawai kadet peringkat 2, Muhammad Firdaus bin Sakri. Seperti yang kita telah lihat di dalam salah satu babak di dalam cerita Tornado The Last Blood tadi, memaparkan
perangkap samar yang digunakan dalam adegan ini. Perangkap samar ni secara amnya adalah senjata tradisional yang telah lama digunakan sebagai satu medium untuk mencederakan musuh, melambatkan pergerakan musuh dan mengetahui pergerakan musuh. Jadi secara khususnya perangkap samar ni dia melambatkan musuh supaya kita dapat sedar bila musuh terkena jerangkap kita, kita ada strategi yang boleh kita susun. Maksudnya kita dah tahu musuh kat mana. Jadi kita mesti ada prinsip-prinsip untuk kita tempatkan. Jadi antara prinsip-prinsip yang boleh kita gunakan yang harus dipraktikkan untuk kita tempatkan perangkap samar kita, seperti contoh adalah conceal, iaitu penyamaran. Dalam babak tadi kita dapat lihat memang jelas jerangkap samar tu digunakan di balik-balik pohon-pohon yang memang kita dah tahu benda tu memang takkan diusik, supaya musuh saja yang kena dengan perangkap tu. Lepas tu kalau kita sedarlah, prinsip yang kedua memang dia ambil betul-betul adalah daya tarikan. Memang constricted, memang benda tu menjadi daya tarikan untuk musuh serang kat tempat kita. Macam dalam babak tadi tu, memang kawasan perkampungan yang memang abandoned, memang tak apa-apa, memang diorang rasa diorang boleh untuk takluk benda tu, tapi diorang memang silap. Akhirnya benda tu adalah banyak perangkap samar dah letak kat situ, memang tak ada apa-apa diusik pun. Jadi prinsip yang seterusnya adalah inconvenience, iaitu pada tempat yang selalu digunakan. Maksud selalu digunakan ni bukan kita gunakan, tapi dalam konteks ni adalah musuh gunakan. Macam contoh sebagai tempat-tempat perlindungan untuk musuh. Macam tempat-tempat di sebalik pohon, apa semua yang kita tahu, tempat tu adalah tempat musuh nak pergi untuk berlindung daripada diri dia diserang. Tapi akhirnya tempat yang diorang sangkakan selamat tu adalah tempat yang akan memakan diri diorang sendiri. Lagi satu prinsip yang boleh digunakan adalah kita kena buat variety, banyak pelbagai. Kalau kita tak boleh buat kat tanah je, kita ada banyak possibility. Macam kita boleh lekatkan di dinding-dinding yang mana kita boleh ada possibility untuk musuh bersandar ke, sebab nak cari perlindungan ke. Kita ada pelbagai supaya kita tak adalah lag dengan kreativitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya 7543856, pegawai kadet peringkat 2, Muhammad Nasri bin Yusof. Dalam video yang ditayangkan sebentar tadi, perkara yang dilakukan dalam video tersebut adalah salah kerana tentera tersebut tidak sepatutnya berlari menuju ke kawasan musuh. Perkara yang sepatutnya dilakukan adalah berjalan perlahan-lahan dalam kumpulan dan selalu berjaga-jaga serta melihat dengan teliti kawasan sekeliling. Dengan ini mungkin perkara tersebut dapat dielakkan. Tujuan memasang jerangkap samar terbagi kepada dua, iaitu untuk membunuh dan mencederakan. Kita dapat lihat dalam video tersebut, tujuan musuh memasang jerangkap samar adalah untuk mencederakan serta melambatkan pergerakan anggota tentera untuk ke kawasan musuh. Selain itu, sebagai ketua, kita mestilah bijak membuat keputusan yang tepat. Sebagai contoh, jika kumpulan yang pertama masuk ke kawasan musuh terkena jerangkap samar, arahan untuk kumpulan kedua masuk ke kawasan musuh adalah tidak wajar. Ini kerana jika terdapat satu jerangkap samar di kawasan tersebut, tidak mustahil terdapat banyak lagi jerangkap samar di kawasan itu. Tindakan yang sepatutnya dilakukan adalah berundur dan mencari jalan lain untuk ke kawasan musuh tersebut. Seterusnya, antara perkara yang tidak sepatutnya dilakukan adalah memulakan tembakan walaupun musuh tidak kelihatan, sedangkan terdapat anggota tentera lain di hadapan. Kesimpulannya, di dalam tentera kita mestilah mempunyai semangat berpasukan, dan sebagai ketua kita bertanggungjawab untuk memastikan semua anggota berada dalam keadaan yang selamat.
Okey, cara nak melepaskan diri jika terkena jangkak samar. Berdasarkan movie Tornado ni, berdasarkan video tersebut, semasa kumpulan tornado hendak masuk ke kawasan musuh, ketua mereka memberi arahan kepada dua orang untuk masuk dahulu secara satu persatu. Untuk memeriksa jika terdapat jangkak samar atau musuh. Dan tiba-tiba mereka telah dibom. Mereka ini maknanya mereka dalam keadaan yang bahaya kerana berhampiran dengan jangkak samar. Okey, apakah tindakan harus dilakukan selepas tu? Okey. Jika orang yang terdekat dengan anggota yang terkena jangkak samar, maka mereka haruslah menyahut jangkak samar dan menjerit jangkak samar dan menyahut supaya mereka mengetahui bahawa mereka berhampiran dengan kawasan jangkak samar. Okey, selepas tu mereka haruslah mengetahui arah tanggungjawab masing-masing dan bergerak sambil mendengar arahan daripada ketua kumpulan sebelum membuat apa-apa tindakan. Dan mereka haruslah elakkan daripada mengikut atau melintasi tempat-tempat yang disyaki terdapat jangkak samar atau musuh. Okey, selepas itu ketua kumpulan hendaklah membuat keputusan ke arah mana kumpulannya akan keluar.